tengok ayat 54 ni dia rasa ni orang yang sesat ni dia rasa orang yang kebenaran tu sesat. Di sinilah kita takut, di mana zaman fitnah, akhir zaman, kebenaran itu sudah tidak nampak satu kebenaran dan kebatilan itu pun sudah tidak nampak sebagai satu kebatilan. Wa imma dalam hal akidah, apatah lagi kan, muamalah pun kita tak tahu ni halal ke, haram ke, ni makruh ke, ni terlalu, itu wadi, kalaulah benda tak jelas itulah syubhah. Okey, di situ yang kita kena bertakwa lah kita ni. Okey, ini tapi dalam konteks surah Hud ni, ayat 54 ni, ini cerita-cerita yang akidah. Alangkan zaman terdahulu pun, zaman dulu pun dah ada kesesatan dari segi akidah yang sampai majoriti sesat tetapi dinampak sebagai benar. Okey. Ayat 5, tetapi cuba tengok. Allah SWT antara ciri-ciri orang beriman yang kita kena lihat di dalam ayat Quran ni, orang beriman ni adalah golongan minoriti, golongan yang tertindas. Kita pun tengok dalam sirah Rasulullah SAW, siapa orang umat Islam yang tak awal masuk Islam? Semua golongan hamba, golongan yang berhutang, golongan yang tertindas. Kalau kita lihat di mana ayat 56 ini, dia menceritakan bagaimana Nabi Hud, dia dah cakap, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku dah serahkan tentang ni kepada Allah, Tuhan aku dan Tuhan engkau. Tandanya apa? Suara majoriti itu menenggelamkan suara minoriti, walaupun yang minoriti itulah sebenarnya yang benar. So itulah yang kita boleh nampak subhanallah dalam ayat 56. Dan ancamannya iaitu Allah akan gantikan kaum selepas kaum ni. Kalau Allah SWT cakap diganti, memang diganti. Ganti itu pula bukan dengan cara macam mana. Dia musnahkan satu kaum dan dia bangkitkan kaum yang lain di tempat lain. Di situlah ini kita nampak dalam ayat 58. Okey, ayat 59 ni aku nak tarik perhatian korang berdua mengenai betapa perlunya kita belajar baca Quran supaya kita boleh menyebut dengan sebutan yang betul. Kerana kalau sebutan salah, dia akan membawa makna yang salah. Cuba tengok. Watilka ad jahadu jim hadal. Kalau jim hadal iaitu ayat 59 ni, jahadu ini adalah rejected ataupun engkar, menolak. Tapi ada satu lagi, dia punya perkataan hampir sama bunyi dia, jahada. Jahada tu jihad. Jahadu iaitu berusaha bersungguh-sungguh, itu jihad. Tapi dia punya ejaan dia jim, ha simpul dengan dal. Tu yang beza dia apa? Ha pedas dengan ha simpul. Sebab itulah kita kena sensitif terhadap sebutan huruf kita. Jahadu. Ha tu kita kena nipiskan. Kalau kita jahadu, ha biasa seolah dia dah ubah makna. Dan demikianlah itulah kaum Ad. Jahadu bi ayati rabbihim. Mereka berusaha dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Berusaha apa? Padahal jahadu. Mereka engkar, mereka reject, mereka menolak. Menolak mukjizat-mukjizat Tuhan mereka. Okey. Dan kemudian ayat 61 kita tengok cerita Nabi Soleh, iaitu Nabi yang diutuskan untuk kaum Samud. Kaum Samud ini kita tahulah Nabi Soleh ini dia diutuskan ke kaum Samud, di mana kaum Samud ini dia punya kekuatannya adalah mengukir di gunung-gunung, ukiran-ukiran menjadi kediaman. So dia punya teknologi, kekuatan dia memang lain macam lah. Dia boleh mengukir gunung tu, dia boleh buat rumah dia, boleh buat bilik-bilik dia. Tetapi kalau kita lihat dalam muka surat ni, baru intro tentang Nabi Soleh, kita tengok
ayat pertama iaitu 61, Allah SWT cakap tentang dia punya mesej dia sama. I'budullah, hambakan diri kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sembahan selain pada Allah, selain padanya, selain pada Allah. Tandanya mesej dia sama iaitu sekalipun engkau orang yang terhebat, sekalipun engkau orang yang bagus, tetapi tak ada guna kalau kita tidak memperhambakan diri kepada Allah Taala. Bermakna kalaulah ada orang kafir yang hebat di dunia berbanding kita yang mungkin tak hebat apa mana, tetapi kita stay true, kita tidak mempersekutukan Allah, Allah pandang kita. Okey, itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ayat 61 ni juga Allah SWT cakap dia telah Allah SWT ungkit apa yang dia buat kepada kaum tersebut, iaitu dia telah ciptakan dari tanah dan kemudian dia memberi tanah iaitu bumi ini untuk dimakmurkan. Memang pun kaum Nabi Saleh ini dia gunakan kebolehan untuk mengukir di batu-batuan, di tanah-tanah untuk buat rumah. Dan tetapi mereka mempersekutukan Allah, Allah SWT suruh mereka istighfar, iaitu minta ampun kemudian kembali kepada Allah, iaitu kembali tauhidkan Allah, satukan Allah. Tandanya tidak ada sekutu melainkan Allah SWT. Bermakna ni antara tujuan istighfar ni adalah kita nak apa? Kita nak bersihkan hati kita dari mempersekutukan Allah. Sebab itulah di dalam Al-Ma'surat, siapa yang baca Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Ya Tuhan kami, inni a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, min an usyrika bika syai'an a'lamuh, dari sebarang mempersekutukan engkau dari apa yang aku tahu. Wa astaghfiruka, tanya kalau kita sedar, kita minta Allah lindung kita. Tetapi yang kita tak sedar, Allah SWT suruh apa? Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku minta ampun daripada yang aku tak sedar. Tandanya di sini kita kena minta pertolongan. Kita takut kita mempersekutukan Allah tanpa sedar, sebab itu kita kena istighfar banyak. Kena istighfar supaya Allah SWT selamatkan kita dari syirik yang kita tak sedar. So itulah sebenarnya mesej istighfar dalam konteks ayat 61 ini. Dan kemudian kita lihat Nabi Soleh ni bukan calang-calang orang di kalangan kaum dia. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Mereka berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau ni sebelum ni adalah orang harapan di kalangan kami sebelum ni. Hanya sebelum diangkat sebagai Nabi, Nabi Soleh ni ada kedudukan istimewa. Kalau kita lihat, subhanallah, sama tak dengan apa yang Rasulullah SAW alami. Sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, Rasulullah SAW ada pangkat Al-Amin, orang yang paling terpuji, yang paling boleh percaya, yang paling boleh percaya, boleh harap. Tetapi kenapa selepas itu dapat jadi Nabi, cuma dah panggil dia Kazib Kazab, iaitu yang pendusta, kemudian Sahar, iaitu orang ahli sihir. Padahal sebelum tadi baru yang mereka angkat Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Maka apa yang kita boleh lihat, Allah SWT rakamkan kembali kisah-kisah yang terdahulu yang Rasulullah SAW boleh baca. Rupanya sama apa yang aku alami. Ini memberi motivasi kepada Rasulullah SAW bahawa apa yang dia alami ini adalah sebenar scripted. Memang sudah ada skrip dia, sunnatullah. Ini adalah ketetapan Allah. Dengan itu Rasulullah SAW akan rasa tenang. Kalau Nabi Saleh boleh tahan, aku patut lebih tahan. Kerana Nabi Saleh lagilah, kaum dia tu bukan calang-calang, ada tamadun. Aku ni Arab jahiliah, tak ada tamadun langsung, takkanlah tak boleh aku tahan.
Maka itu sahajalah kita boleh ambil pelajaran daripada satu muka surat ni. Moga-moga